A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit-taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u az-zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. InsyaAllah dalam wahyu yang pertama, yakni 5 ayat yang awal daripada surah ini, yang sudah insya-Allah menjadi tunjang akidah kita insya-Allah. Allah telah mewahyukan, menurunkan jawapan yang sebenarnya amat dinanti-nantikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jawapan dan solusi apakah sebenarnya isu dan apakah sebenarnya penyelesaian. Dalam wahyu yang pertama, dalam peristiwa di Gua Hira, yakni 5 ayat yang pertama itulah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ Allah menekankan siapakah sebenarnya Rabbuka, kan? Siapakah Tuhan, siapakah Rabb, dan kita, kan? Siapakah hamba lah basically. Allazi khalaq, dan maknanya siapakah yang khaliq, yang mencipta, dan siapakah makhluk. Kitalah makhluk dan Allah adalah khaliq. Khalaqal insan, kan? Penegasan lagi, tetapi Allah tidak berhenti di situ. Allah sambung, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Allah ingin menegaskan bahawa hakikatnya kita ini diciptakan daripada sesuatu yang tiada nilai, daripada segumpal darah, dan Allah kontraskan dengan wa rabbukal akram, Allah yang mulia, yakni Allah lah yang maha mulia dan kita datang daripada satu yang hina. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah juga menegaskan siapa yang sebenarnya alim, siapa yang tahu, siapa yang tidak tahu, siapa yang mengajar, siapa yang diajar. Disimpulkan, penegasan-penegasan ini adalah menanamkan, menerapkan akidah bahawa kita ni siapa sebenarnya, kan? Kita ni siapa, hakikatnya kita siapa dan Allah siapa. Dan untuk melengkapkan naratif itu, kita masukkan dalam slide ni juga 2 ayat yang selepas itu, yang tidak turun sekali, tetapi dia menyambung naratif, menegaskan kenapa sebenarnya 5 ayat ni amat penting untuk menyelesaikan masalah umat manusia. Kalla innal insana la yatgha, memang manusia ni melampaui batas. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna, sebab dia ingat ataupun dia merasa ataupun dia melihat dia serba cukup, dia dah kaya, kan? Maknanya aku tak perlukan Tuhan, aku tak perlukan panduan, aku tak perlukan wahyu, aku boleh fikir sendiri. So benda-benda itulah yang sebenarnya menjadi isu utama manusia, yang mana Nabi SAW dah melihat di depan mata Nabi Muhammad SAW masalah yang berlanjutan, tetapi Nabi tertanya-tanya apakah solusi, dan akhirnya turunlah wahyu yang 5 ayat itu sebagai solusinya, dan dilengkapkan dengan 2 ayat itu untuk melengkapkan ceritanya lah. Kalau kita baca surah Al-Alaq, kalau kita tadabbur surah Al-Alaq, inilah solusinya untuk menyadarkan manusia, kamu tu sebenarnya siapa, di hadapan Allah kamu tu siapa, dan sepatutnya kerana itulah kita patut tunduk dan patuh kepada apa yang Allah bakal turunkan selengkapnya dalam Al-Quran, insyaAllah. Kita reflect sedikit
gambaran kalau kita nak appreciate lagi daripada sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilahirkan, kita tahu backgroundnya, di mana, dalam keluarga mana, kan, dalam keadaan ketika itu apa yang berlaku kepada family dia, ayahnya. Dan Nabi lahir dan di awal usia telah menjadi yatim, dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib, dijaga juga oleh Abu Talib. Kemudian ada juga episod-episod di mana Nabi SAW dihantar ke perkampungan yang kita tahu untuk ibu susu, untuk bersama dengan ibu susunya. Di situ ada satu episod yang agak interesting, iaitu episod Nabi SAW dibelah dadanya, kan, dibasuh, dicuci dan sebagainya lah, kita tahu kisah itu. Itu satu episod yang di-highlightkan di sini, salah satu daripada beberapa episod di mana Allah menunjukkan secara jelas Allah amat menjaga hati Nabi Muhammad SAW dari awal. Seterusnya, of course, kalau kisah yang lain, masa dia teringin, of course Nabi jadi bekerja dengan sebagai gembala kambing, menjaga kambing. Di situlah episod dia teringin untuk pergi ke pesta ataupun tamasya di bandar tu. Dan Allah takdirkan Nabi tertidur. Allah takdirkan Nabi tertidur dua kali berturut. Maknanya hari esok nak pergi lagi, tertidur lagi. Kemudiannya Nabi tutup je lah niat tu. Dah tak terniat lagi. Itu salah satu ataupun beberapa kisah yang menyebabkan kita boleh nampak satu ibrah yang besar, di mana persiapan Nabi SAW bukan bermula dalam wahyu yang pertama, tetapi bermula way before wahyu yang datang, iaitu jiwanya telah disucikan, dan suci di dalam tu menatijahkan suci di luar lah. Dan kalau kita kata macam mana dia jadi Al-Amin sebelum ada wahyu dan sebagainya, maknanya tak tahu dia memang baik ke, memang walaupun tanpa panduan wahyu, tetapi hati yang suci itu akan menyebabkan luarannya insya-Allah akan suci juga daripada benda-benda yang berat dan maksiat dan sebagainya lah. Salah satu benda yang menjadi natijah yang natural bagi seseorang yang hatinya bersih dan suci adalah dia menjadi concern. Dia boleh detect ada isu masalah masyarakat ni, kan. Maknanya keadaan masyarakat ketika itu yang dilihat oleh Nabi SAW, dia boleh rasa ianya bukanlah benda yang terbaik ataupun yang sepatutnya. Dan itu maknanya kalau kita panjangkan cerita lagi, akhlak yang baik itu jugalah menjadi faktor perkahwinan dengan Khadijah. Khadijah tertarik bukan kerana rupa parasnya, tetapi kerana akhlaknya, kerana karakternya, kan. Nabi berkahwin, ada berumah tangga, ada anak-anak, kan. Terus hidup selama 40 tahun. Dan dalam episod di mana, of course, maknanya bukan hanya, maknanya ni sebelum wahyu, bukan hanya jiwanya Allah telah jaga, tetapi familynya pun dia jaga. Maknanya Allah takdirkan dikahwinkan dengan Khadijah yang memang dah ready jiwanya juga untuk menyambut dakwah yang bakal Nabi pikul, kan. Walaupun Nabi cari tu taklah mencari dia boleh tak, macam kalau kita sekarang boleh bincang pasal Baitul Muslim, kita akan fikir benda tu. Tapi Allah telah mengaturkan benda ni secara cantik, yang berkenan kepada Nabi SAW tu pun satunya ialah jiwanya ready untuk perkara tu, dan dia tertarik pun kerana aspek yang itu juga, kan. Kita tahu Nabi SAW beruzlah di Gua Hira, dan ini yang lead kepada peristiwa wahyu yang pertama, yang kita telah bacakan tadi, 5 ayat yang pertama itu. Ini adalah, nanti kita akan tengok ini adalah salah satu nikmat yang besar yang Nabi SAW dapat, bila mana satu persoalan yang lama tersimpan, terbuku di dalam hati, yang tidak ada jawapan, tidak ketemu jawapan, sehingga salah satu effort Nabi SAW adalah beruzlah, mengharapkan wahyu dari atas. Kita tahu umat musyrik Mekah ni dia bukan tak ada keyakinan Allah, kan, dan sebagainya. Mereka meyakini Kaabah tu siapa yang punya. Malah mereka melihat dengan mata mereka sendiri peristiwa di mana Abrahah dari Habsyah, kan, datang nak mengganggu Kaabah tu. Mereka tahu apa akibatnya. Maknanya akidah terhadap ada kuasa besar di atas sana tu memang utuh, dan Nabi SAW mengharapkan panduan dan wahyu dari,
mungkin dia tak sebut wahyu lah, maknanya panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu ya. Now, kemudiannya of course kita just ni nak dapat snapshot untuk kita relate dengan surah yang kita akan cover hari ni. Nabi berdakwah secara strategiknya mencari sahabat-sahabatnya yang kondusif untuk dakwah kerana kita boleh faham dalam realiti itu, memahami masyarakat itu, sekiranya dakwah tu disampaikan kepada orang yang akan reject, malah menentang, dia akan jadi benda yang tidak diingini, apatah lagi dalam keadaan Nabi SAW masih berseorangan dan berdua dan bertiga lah, lepas Khadijah, Abu Bakar contohnya. Maka strategi berdakwah secara sir kan. Dan kita tahu juga kemudian Allah Subhanahu Wa Taala lah yang push kepada episod yang seterusnya dengan fasda' bima tu'mar dan sebagainya tu, untuk dakwah tu secara jahar. Dan di situ bermula cabaran dan tantangan. Berlakulah satu episod di mana wahyu yang terhenti seketika, sehingga tambah lagi modal kepada musyrik Mekah untuk mengatakan, kau dah kena tinggal ke? Tuhan kau dah tak perhatikan kau kot? Maknanya kata-kata yang sebegitu yang of course Allah SWT telah pun ada, Rasulullah SAW telah pun ada episod dengan Jibril sendiri, tapi di Gua Hira dia pun tak tahu itu apa kan. Dan kita tahu bagaimana Khadijah menenangkan. Tetapi ada episod-episod yang maknanya kalau kita nak kata, on one hand kan Nabi SAW dah dapat wahyu, tapi of course bila ditujah dengan kata-kata yang begitu, mungkinlah timbul keraguan, ada possibility ke buat silap sehingga Tuhan dah tak nak cakap ke aku dan sebagainya. Maknanya doubt tu mungkin timbul kalau kita melihat secara manusia biasa. Dan kemudiannya datanglah surah Ad-Duha yang kita akan bincangkan hari ini, yang mana secara umumnya kita tahu bahawa surah ini adalah surah yang memujuk Nabi SAW dalam episod itu. So kita akan pergi kepada surah ini insya-Allah. Dan dalam surah inilah akan ada portion yang terkait dengan tajuk kita pada malam ni. Okey. So kita bacakan dahulu insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sadaqallahul Azim. Okey, kita akan pergi portion by portion dalam surah ini untuk melihat bagaimanakah Allah SWT menurunkan surah ini dan ayat-ayat ini untuk menenangkan Nabi, untuk merawat dan juga memujuk Nabi SAW dalam keadaan yang Nabi sedang hadapi, specifically ketika itu. Kita bermula dengan dua ayat yang pertama. Wad-duha wal-laili idza saja. Di sini agak menarik. Of course kita sedia maklum wa, kalau dalam ayat yang sebegini ni dia wa sumpah kan. Rasanya paling commonly orang bincang atau dikupas adalah wal asr, yang kita pun tahu demi masa kan. So demi, kenapa demi tu so anak assume kita fahamlah, maknanya tak adalah kupas panjang. Wa ni macam mana dia demi, bukan dan sebagainya. So di sini Allah bersumpah dengan dua benda, wad-duha dan juga wal-lail. Dan agak interesting lah kalau kita sebut begitu sebab dua yang disebut di sini adalah dua waktu yang berbeza dalam satu hari kita, which is quite interesting juga. Macam yang disebut contoh tadi, wal asr pun salah satu waktu dalam harian kita, waktu asar kan, wal asr waktu asar, wad duha waktu duha, wal lail waktu malam. Dan di sini ayat ni dia tak sekadar wal lail, tetapi wal laili iza saja, yang mana juga interesting kalau kita nak compare dengan
ada juga walail di dalam surah lain kan. Tetapi kita kata, so description malam yang bagaimana tu ada implikasi dia. Di sini malam yang senyap sunyi. Kalau dalam surah lain tu malam yang gelap gelita. So itu ada naratif dia, kenapa Allah menggambarkan malam yang gelap gelita, kerana dia sesuai dengan tema surah itu. Yang kat sini, kenapa malam yang senyap sunyi, dia sesuai dengan tema di sini. Now, kita reflect balik. Bagaimana dua ayat ni menjadi ataupun ada kaitan dengan realiti Nabi SAW. Sebab ayat ni ada banyak kupasan lah. So to full disclaimer, kalau kita buka tafsir yang berbagai, kita akan nampak kupasan yang berbagai. Cumanya yang akan highlight kat sini adalah salah satu daripada kupasan tersebut yang relate dengan peristiwa yang kita sebut tadi. Kalau kita reflect, Nabi SAW dalam keadaan yang tercari-cari, tak tahu solusi, apakah solusi kepada masyarakat, isu-isu masyarakat ini. Dan kemudiannya wahyu yang pertama tu menjadi satu kalau kita kata buat sekarang ni pencerahan, satu benda yang menjadi solusi yang menggembirakan lah, yang menyegarkan. Kerana inilah jawapan yang dinanti-nanti. Dan kemudiannya berlaku pula episod di mana tiba-tiba wahyu tu terhenti. So dua tema ni dia macam, on that reflection, dia macam relate kepada experience Nabi SAW. Wadduha tu adalah waktu pagi yang segar, yang cergas, yang orang energetik dan sebagainya. Dan malam yang sunyi ni pula, malam dia still gambar yang positif berbanding malam yang gelap gelita tu, dia agak ada unsur sihir apa semua tu kalau dalam surah tu. So dia masih positif tetapi dia sunyi, maknanya terhentinya. So nak direlate dengan wadduha ni, experience yang Nabi rasa bila dapat wahyu pertama onwards, dan walail izah saja ni soalannya macam wahyu dah tak turun, dia macam terhenti. So itu salah satu kupasan yang interesting, nak relate kenapa surah ni match dengan realiti Nabi SAW lah. Di samping ada tafsir-tafsir yang berbagai yang lain. So Ana just nak pendekkan untuk malam ni. That's how it relates to the feeling dan experience Nabi SAW. So itu pembukaan surah itu. Dan kemudian penegasan, jawabnya. So sunyi tadi tu ada apa-apa isu ke? Ada silap aku ke dan sebagainya. Allah menegaskan kat sini, ma wadda'aka rabbuk wa ma qala. Kan ada boleh pointer kan tak? Okey. Ma wadda'aka rabbuk wa ma qala. So Allah menegaskan tidaklah Allah meninggalkan Nabi SAW dan juga tidak membenci. Dari segi wording kat sini, kalau kita buka tafsir yang mengupas dari segi bahasa, dan mungkin kalau ada yang kat sini belajar syariah, belajar bahasa Arab, mungkin boleh verify dan boleh tambah. Wadda'a ni, kalau kita tengok translation kat situ, ialah tidak meninggalkan kamu. Dan dikupas panjang lah kalau yang dari segi lughah tu. Dalam bahasa Arab, meninggalkan tu ada banyak word. Ada yang tinggalkan dalam konteks macam kalau kita ni jumpa lagi, dia ada intonasi positif kat situ. Maknanya bukanlah kita berpisah dalam keadaan tak puas hati dan sebagainya, tapi macam kita tak sabar nak jumpa lagi, tapi kita berpisah lah buat masa ni kan. Ada juga berpisah yang selamat tinggal selamanya kan, maknanya aku tak nak tengok engkau lagi dah. Tapi yang dikupas ialah wadda'a ni adalah macam yang mirip kepada jumpa lagi tu loh, see you again. Tapi Allah kata yang itu pun bukan. Faham ke? Maknanya bukanlah Allah tinggalkan kejap. Maknanya even that is not the case lah. Maknanya Allah tak tinggalkan langsung. Tidak pernah tinggalkan nak jumpa lagi pun tidak. Apatah lagi tinggalkan terus. Dan kemudian wama qala, dan tidak membenci. So dikupas kat sini, kalau segi bahasa juga, ni kalau siapa yang belum pernah dengar perbincangan kenapa wadda'aka dan qala tu tak ada qalaka. Pernah dengar kupasan-kupasan macam tu? Ni orang yang memperhatikan lughahnya lah. Kenapa wadda'aka tapi kenapa tidak qalaka? Sebab qala ni word yang agak negatif, benci ataupun displease atau tak suka. Yang mana word tu sendiri pun Allah tak nak kaitkan dengan Nabi SAW. So dia ayat tu lebih kepada tidak ada benci lah, bukan tidak membencimu. Faham? So even Allah SWT nak memujuk Nabi tu, nak sebut tidak membencimu, walaupun kita kata tak membencimu, tapi membencimu tu pun the word yang dah agak berat untuk Nabi. So macam kalau bahasa kita macam langsung tiada benci, macam itulah, tiada benci.
apatah lagi untukmu kan. So itu kalau yang mengupas dari segi bagaimana wording yang Allah SWT gunakan dalam surah ini amat sesuai dengan apa yang impact yang nak diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Now kalau kita tengok di sini sahaja, kalau surah ini purpose-nya adalah untuk memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhadapan dengan tuhmahan ataupun kata-kata yang menyinggung Nabi, yang kata, oh Tuhan kau dah tinggalkan kau kot kan? Tuhan kau dah marah kot, kau buat salah dan sebagainya. Cukup tak untuk surah ni habis di sini? Kalau yang depan ni ada pandangan ataupun yang online kan, cukup tak kalau macam Nabi menghadapi begitu kan, wahyu terhenti dan ada kata-kata begitu oh Tuhan kau dah tinggal kau kan, dah tak komunikasi dengan kau, benci dah kot dan sebagainya. Allah dah tegaskan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Cukup tak? Patutnya cukup kan. Tapi surah ni agak interesting, dia sambung dan kalau kita tengok sambungan tu, of course dia akan ada sambungan yang masih bersifat makin pujuk, yang kita akan tengok lepas ni lah. Ni makin pujuk lah kan. Maknanya bukan sekadar Allah dah sebut tak ada, bukan tinggalkan, benci pun tak. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Okey, ni ada satu portion yang kita akan sambung dan akan ada sambungan lagi yang kuat interesting, tiba-tiba dia shift ke arah yang lain so kita pergi satu persatu, tak apa. Tetapi first kita nak establish bahawa kalaulah purpose-nya untuk memujuk Nabi, tak ada tinggal, tak ada benci, point dia dah habis kat situ Tetapi untuk motivasi Nabi SAW tu ditambah lagi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini jaminan Allah lah, sesungguhnya kesudahan ataupun akhirat ataupun akhir lah so dia akan jadi penafsiran akhir dakwah ataupun akhirat so dua-dua tu mufassir kata valid lah. Khairul laka, lebih baik untuk kamu so kat sini kalau kita tengok surah yang sebegini, siapa yang dah tadabbur surah-surah yang dalam area ini dalam Quran, banyak yang surah yang bersifat address Nabi personal kan. So banyak ka tu bukan kum umat manusia ataupun kum umat Islam pun tidak khairul laka tu untuk kamu specifically untuk kamu, bukan untuk umat Islam keseluruhan dan sebagainya. Minal ula, so yang di akhir nanti akan baik untuk kamu daripada yang awal So akan ada kupasan yang mengupas tentang bayangan sekarang ni Nabi struggle, dakwah Nabi memang struggle, kata-kata begini lagi, tak apa, at the end nanti is much better than this. So that's one idea lah. Dan ada satu lagi gambaran akhirah tu juga ialah tak apa, akhirat nanti dia lebih baik daripada apa yang sedang dihadapi di dunia ni. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Allah kata, dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikan kepada kamu, wala sawfa, ini satu janjilah kan, yu'tika, akan diberi, Allah akan bagi kepada kamu, rabbuka ni Allah. Of course quite interesting, Allah tak guna namanya kat sini kan. Allah kata Rabb kamu akan bagi kamu fatarda. So dekat sini pun ada kupasan dari segi lughah juga kan. Apa yang Allah bagi sebenarnya? Kalau kita ambil struktur macam ni struktur syarat kalau yu'tika ni perbuatan dia, Rabbuka ni pembuat dia kan. So biasanya akan dalam struktur tu akan ada, so bagi apa? Maknanya Tuhan kamu membagi kamu, macam kita expect something lah, bagi Jannatul Firdaus ke apa kan. Tapi kat sini dia silent ayat tu macam silent, apa yang dia bagi tu tak. Tapi Allah just kata fatar tu, tak apa, tak perlu risau apa yang dia bagi tu, confirm kau puas hati. Macam itulah ayat dia kan, confirm kau redha, kau puas hati. So jaminan ni jaminan yang bukan calang lah, dia bukan just bagi satu, dia akan bagi, maknanya akan dia bagi dalam keadaan yang for terjamin, guaranteed kau akan redha, kau akan puas hati. Okay, so itu So balik kepada realiti Nabi SAW tadi. So Allah dah tegaskan tidaklah ditinggalkan, sekelumit benci pun tidak, malah you should be very very clear and ambitious and then motivated bahawa things will get much better towards the end, dan you will be rewarded sampai puas hati, sampai puas hati. Allah tak sebut limitnya mana. Maknanya kalau kita kata ayat-ayat begini ialah there's no limit lah, sampai puas hati. Tak puas hati lagi akan rewarded until puas hati. Right. Seterusnya, okey. Ayat seterusnya lah, ayat 6 onwards ni lah yang kita akan relate dengan
tiba-tiba Allah mengungkit sesuatu tiba-tiba Allah mengungkit. So dia agak shift macam bila kita, kalau kita kata approach nak memujuk tu, pujuk je lah, dia biasanya akan ayat positif sahaja kan. Tetapi kalau kat sini ni tiba-tiba bila Allah dah sedarkan dua poin besar tadi, tiada tak meninggalkan, benci pun tak, kau akan puas hati at the end, it be much better. Now datang ayat-ayat sebegini alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. So alam ni lah yang kita kata mengungkit ni kan. Kalau kita ambil translation bukankah tak pasti sejauh mana kita ni bila kita baca bukankah tu kita baca intonasi macam ni bukankah. Tapi kalau siapa yang pernah berkomunikasi dengan orang lain bukan ke dulu, siapa yang start ayat macam tu kita tahulah nak ungkit something lah tu kan. Bukan ke dulu aku belanja kau kan, kenapa kau tak nak. So maknanya bukan ke tu memang akan disambung dengan something yang mengungkit terhadap benda yang dia dah buat sebelumnya. So ayat ini bersifat begitu kan. Alam yajidka kan? Bukan ke dulu ketika keadaan kamu tu yatim fa'awa kan? Dan basically Allah bagi perlindungan. Wa ni semua dia balik kepada alam tu lah kan. Maknanya sambungan ungkit ni tak habis alam yajidka, lepas tu wa tu masih kepada bukan ke tu So bukan ke wa wajadaka dhallan. So kalau kita ambil word dhallan ni, siapa yang familiar dengan word dhalalah dan sebagainya tu, dia sesat tetapi kita taklah relate sesat, sebab dalam bahasa kita ni kita dah biasa guna sesat tu sesat macam ajaran sesat kan. Tapi ni mau kepada sesat macam kalau kita aku tersesat jalan lah, bukan faham kan? Bukan sesat syariat tu, tetapi maksudnya tak jumpa jalan tak jumpa jalan, cari tak jumpa jalan So ini reflect kepada yang kita sebut tadi, Nabi SAW tercari-cari apa solusinya. Apa solusi? Tak jumpa solusi, dhalan fahada, dan Allah bagi hidayah. Agar Allah bagi wahyu pertama tu and onwards, itulah yang menghilangkan kamu tercari-carikan. Oh, inilah jawapannya. Wa wajadaka ailan, bukan ke dulu kau miskin, fa'aghna. Allah dah bagi kaya. Ini apa pula? Okey, kalau kita pergi satu persatu dalam episod yang kita cerita tadi, kehidupan Nabi SAW tadi, yatiman fa'awa ni, Nabi SAW kita sebut tadi memang dari awal yatim, kita tahu. Siapa yang jaga Nabi SAW? Boleh suara sikit. Siapa yang masa Nabi yatim, siapa yang jaga Nabi SAW? Atuk Abdul Muttalib dan bapa saudara Abu Talib. Kenapa nama dia orang tak muncul kat sini Kalau kita nak expect based on reality, sepatutnya alam yajidka yatiman, Atuk Abdul Muttalib dan Abu Talib lah yang dia, tapi Allah kata Allah yang jaga. So tu quite interesting. Wa wajadaka dhallan. Kalau kita tengok episod tu dalam peristiwa di Gua Hira, siapa yang bawa wahyu tu? Jibril kan. So Allah tak sebut juga Jibril kat sini. Allah juga aku yang bagi wahyu kan. Basically bahasa kat sini bukan akulah, tapi dia tu Allah kan. Wa wajadaka ailan. Okey. Siapa boleh agak apa ayat 8 ni kat mana yang Nabi berubah jadi kaya? Masa bila? Macam mana Nabi jadi kaya? CPSB lagi. Nabi tak jadi kaya kerana berdagang tu itself. Tapi dia terkait dengan Nabi berdagang tu. Kan Nabi bekerja untuk berdagang tu dengan Khadijah. Khadijah kahwin, so berkahwin dengan Khadijah yang kaya itulah Nabi jadi kaya. So ini episod berrelate dengan perkahwinan dengan Khadijah. Tapi tak juga dikatakan sini kerana Khadijah kamu jadi kaya. Allah kata aku yang memberi kamu ghani, memberi cukup. So ayat-ayat kat sini agak interesting kalau kita nak reflect dengan diri kita lah. Of course, kita, parent kita siapa, tu semua yang zahir lah. Yang bagi scholarship kita siapa, yang tolong kita siapa dan sebagainya, yang ambil kita kerja siapa. Tetapi di sini Allah yang claim, kalau bahasa kita apa? Yang take the credit. Faham kan? Take the credit. Allah yang kata, aku yang bagi itu kan. Semua yang lain-lain tu semua perantaraan sahaja. So itu beberapa benda kita kena realise dalam kalau kita mentadabbur perkara ini. So Allah ungkit 3 perkara Allah mengungkit 3 perkara yang realitinya berlaku kepada Nabi SAW secara peribadi. Untuk kita tadabbur surah-surah begini, kita kena faham essence dia dan kita kena cuba relate
essence tu dengan diri kita. Kalau kita just baca faktanya dan kita cuba relate, aku tak pernah jadi yatim contohlah. Kalau yang pernah mungkin dia dapat relate direct, tapi kalau anak person ni dia tak, parent masih hidup kan, so dia jadi macam tapi sebab tu dia kena relate dengan essence dia dulu, apa yang Allah sedang buat ni kepada Nabi, dan kalau baru kita turn kepada diri kita, so Allah ungkit apa kan, dia taklah jadi yatim tu, tapi benda yang kita telah nikmati sebelum ni. So Allah ungkit 3 perkara, dan Allah ungkit bagaimana in the beginning Nabi menghadapi cabaran dan dugaan yatim, tak jumpa jalan dan tidak serba cukup lah, tidak serba cukup, dan kemudiannya dengan perkara-perkara yang tertentu yang berlaku, Nabi terjaga, Nabi mendapat solusi, dan Nabi menjadi cukup dan kaya. So ini pun kalau kita nak relate, satu ialah ungkitan Allah bagi something, kedua ialah shift daripada cabaran kepada solusi lah, kalau kita nak kata tema surah ini. Okey, dan Allah ungkit ni ada purpose ke? Sebab biasanya kalau kita kata tadi manusia mengungkit, dia ada purpose lah, dia tak adalah nak cakap tu tanpa ada so-nya apa kan. Bukan ke dulu aku belanja kan, so kali ni kau lah pula contoh So dekat sini pun Allah ada letakkan so-nya apa so-nya apa. So dekat sini ada fa. So maknanya dia directly relate, Allah dah ungkit something, maka inilah yang sepatutnya berlaku, yang inilah expectation daripada Allah Subhanahu Wa Taala, inilah demand ataupun what yang seumpamanya Allah expect apa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Okey, so maka terhadap anak yatim tu, yang janganlah berlaku kasar terhadap mereka. So dia ada tema yang agak interesting kat sini dalam konteks bila Allah menyebabkan Nabi SAW realize nikmat yang dikurang ketika itu, dari bagaimana bantuan tu datang. Allah lah yang menampung ataupun membantu atau memberi nikmat yang menampung kekurangan nikmat sebelumnya. Bila mana kita sedar benda tu, bila melihat manusia lah yang kekurangan nikmat yang similar. Contohnya kat sini, Nabi pernah yatim, Allah dah bantu Nabi, Allah dah jaga Nabi. So bila kamu berhadapan dengan anak yatim yang lain, janganlah kasar kat dia orang pula kan. So dia ada kesinambungan yang direct kat sini. Wa ammasa ila fala tanhar, ini pun direct juga. Kalau kat sini translation as-sa'il ni ada yang translate yang meminta-minta ada juga yang translate yang banyak soal lah, sebab sa'il tu yang soal-soal. So contextually macam biasanya orang merujuk kepada orang meminta lah, tapi sama jugalah kalau orang banyak soal kan, tak faham-faham dia ni kan, contoh so kalau kita ambil dua-dua tu, dia relate dengan dua-dua ungkitan yang tadi Satu, dulu kamu pun tak tahu solusi, aku yang bagi. So bila kalau kamu jumpa orang yang banyak soal tak faham-faham dia ni, janganlah pergi kat sini dia kata janganlah hedik pula kan, kau ni tak faham, kau kan dulu pun kalau bukan kerana wahyu dari aku, kamu pun tak tahu solusi tu, kamu pun tak faham. So bila kamu jumpa orang yang masih tak faham sekarang, jangan pula hedik dia kan, sebab kamu yang status kamu faham tu pun aku yang bagi wahyu tu. So ini banyak reflect yang kita boleh reflect direct ni. Kalau kita ambil pula yang meminta-minta tu, kalau tadi ada juga Allah ungkit, dulu kamu pun tak cukup, tapi kerana aku yang mencukupkan kau technically dengan perkahwinan Khadijah tu. So bila berhadapan dengan orang yang meminta-minta yang tak cukup ni, janganlah pula menghedik tengking dia kan. Dan kemudian penutup yang umum, wa amma bi ni'mati rabbik. So wording tu agak interesting, nikmat daripada Tuhan kamu, so belong to whom in the first place, hadis. Kat sini translation dia ataupun kupasannya panjang lah. Sebut ni apa benda pula kan, kat sini ada yang translate hendaklah kau sebut, ada yang kata tanda syukur dan sebagainya. Wallahualam. Tapi essence kepada expectation yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni harapnya jelas bagaimana kita relate dengan diri kita kan. So bila kita kata tadi essence, okey, satu ialah sebelum kita relate dengan diri kita, rentetan Allah Subhanahu Wa Taala memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam konteks satu, meredakan apa saja kata-kata yang meragukan kamu tadi, kena tinggallah, Allah dah bencilah, tak, for sure tak, satu. Kedua, Allah janji pula reward, tak apa, in the end kau akan puas hati kan, it will be better for you. However, tiba-tiba Allah ungkip lah kan, kau ingat kat sebelum ni kan, before this, sebab itu now kan, macam pemahaman tu now,
until now, dan Allah dah kata tak ada masalah. Lepas tu future, Allah cakap future kan, tak apa, in the future keadaan dakwah akan berkembang apa semua tu, kau dan juga akhiratnya kau berhati. But in the past, kau ingat tak bahawa itu yang Allah ungkit, dan bila dah ingat in the past tu, dan sepatutnya now and the future tu, sepatutnya behavior kita macam mana terbentuk daripada apa yang kita dah ingat. So untuk diri kita masing-masing, harapnya selepas daripada sesi online ni, sebab sesi ni adalah sesi intellectual dan dibawa, sebenarnya poin-poin ni adalah poin-poin yang meruhi lah, tetapi discussion ni, mood ni adalah mood intellectual yang kita menghadam dan sebagainya. Cumanya kita kena cari jalan untuk internalize supaya dia masuk ke hati, dan masuk ke hati dalam konteks kita sendiri ingat, kita sendiri rasa, kita sendiri realize dalam jiwa kita, dalam hati kita, apa yang Allah dah bagi selama ni, dan nikmat tu kena buka banyak lah, materialnya dan juga kalau kita kata immaterial ke, ataupun yang macam kita bersifat sebagai benda-benda yang agak ruhi sebab kalau kita kupas, kalau secara tadabbur surah ni, kalau dalam usrah dan halaqah, ana suka bawa dua sisi lah. Satu sisi zahir, yatim dan miskin zahir, sejauh mana kita berhadapan dengan mereka, kita dah terkesan dengan surah ni. Satu ialah yatim dan miskin batin kot, faham? Ataupun yatim dan miskin agama, faham ke? Ada yang tak faham apa benda pula tu? Ya, maksudnya okey, physically ataupun zahirnya, yatim ni apakah nikmat yang hilang bila seseorang tu menjadi yatim? Keseorangan. Kalau dia adik-beradik ramai apa yang hilang? Ibu, okey, memanglah yatim tu by definition, yatim tu kehilangan ibu bapa, tapi apakah yang hilang dengan kehilangan ibu bapa? Yang sebab maknanya yang tak samalah dengan adik-beradik tu, maknanya apa yang ibu bapa provide kepada kita secara manusiawinya, yang bila dia hilang tu hilang terasa. Kasih sayang, perlindungan, right? Perlindungan, kasih sayang, itu two main essence thing. Kalau kita kata miskin pula, apakah nikmat yang hilang? Miskin tu maknanya lack of benda, duit, property, harta lah, maknanya kemampuan kan. Apa yang apa qanaah apa? Rasa cukup. Okey, tu dah perbincangan lain tu, maknanya setengah tahun maksud miskin pun rasa cukup. Itu satu perbincangan on itself. Tapi kalau kita nak kata kenapa kita patut empathy kepada orang miskin, maknanya apa nikmat yang kita ada yang dia terasa lah kehilangan tu. Tapi macam kita faham juga, maknanya benda-benda keperluan-keperluan yang kadang-kadang, kalau miskin, kalau fakir tu lagi lah, maknanya keperluan yang kita rasa asas, kita rasa menyebabkan hidup kita ni selesa sebagai manusia, kita rasa yalah, kenyang, maknanya benda-benda tu dia hilang. Now, kalau kita cakap dalam konteks agama ataupun dalam konteks yalah ruhi, ada tak orang yang kalau kita kata yatim tu maknanya perlindungan dan kasih sayang, maknanya sebab from dua benda tu, itulah yang maknanya parent akan menyebabkan dia menjaga kebaikan anak dia, kemaslahatan and so on. Ada tak orang yang dia hilang, totally hilang benda tu dalam konteks agama? Tak ada orang concern dia tak solat, tak ada orang concern dia tak faham agama, faham? Maknanya konsep ni abstrak sikit lah. So kalau kita alhamdulillah, setengah daripada kita sebenarnya family kita pun bukan hanya kasih sayang dan penjagaan fizikal tu, tapi juga from akhirat punya perspektif pun dia fulfill dua-dua kan. Maknanya sebab tu kita pendidikan agama kita dari awal, baca Quran di awal tu amat dia titik beratkan sebab dia care dan dia sayang dan sebagainya. Tapi tak semua orang dapat benda tu, walaupun mungkin parentnya actually hidup. So kalau kita empathy bahawa, dan setengah daripada kita juga top up daripada parent tu ada juga murabi, da'i dan sebagainya yang care pada kita, yang menyebabkan kita masih dapat tarbiyah lah basically. Ada orang yang tak dapat benda tu kan. Soalannya macam dia yatim agama lah kalau bahasa sana. Dan ada juga orang yang kalau kita kata, apakah, kalau satu soalan apakah benda paling valuable dalam
kehidupan kita ni. Value hakiki. Value bukan value duniawi, tapi value hakiki. Sebab kalau value duniawi, kita boleh kata orang tak ada benda tu, tak ada duit apa semua tu, dia miskin kan. Tapi secara pandangan akhirat apakah benda yang valuable? Biasanya orang katakan nikmat iman, nikmat Islam kan. Kalau kita perincikan lagi, tu konsep besar lah. Maknanya kalau solat pun tak, miskin sungguh lah. Boleh faham ke kalau bahasa ni? So sepatutnya kita melihat, kalau kita ada kawan-kawan kita yang belum solat 5 waktu, pandangan kita sebagaimana pandangan terhadap orang miskin. Bukan pandangan, kalau pandangan na'i begitulah. Faham ke? Maknanya kita nak tolong, nak cukupkan benda tu. Bukan pandangan terhadap penjenayah. Dia pandangan yang berbeza, yang menyebabkan nak marah dengan nak tolong. So itu just antara benda-benda yang sepatutnya kita tadabbur sehingga tersemak dalam diri kita bila kita melihat manusia di depan kita ni dalam kacamata itu. Sebagaimana kita sepatutnya amat care dan concern dan nak yang terbaik untuk anak yatim secara fizikal. Yang ramai-ramai juga yang yatim akhirat ni pun kita sangat concern juga. Maksudnya dia belum ada nakib tu kan. Kalau jadi aku nak kena jadi nakib dia contoh Maksudnya siapa yang nak care pasal dia tentang kefahaman agama dan sebagainya. Dan kalau kita tengok miskin sungguh ni, kalau solat 5 waktu tu miskin sungguh lah. Sebab itu amalan yang first yang ditanya. Okay, insyaAllah. Right, seterusnya kita sambung kepada surah seterusnya. Ini kalau dalam turutan Al-Quran habis surah Ad-Duha, dia terus sambung dengan surah ini kan, Asy-Syarh, dan dia terus Alam Nashrah. Dan kalau kita perasan, from that susunan, ungkitan tu tak habis lagi. Tak, sambung terus. Ni sambung lagi, Alam Nashrah laka sadrak. Sambung mengungkit, Allah sambung mengungkit lagi kepada Nabi SAW. So kita akan sambung dua, kita akan pairkan, dan setengah pun biasanya dalam tafsir tu dia macam dua surah ni kadang-kadang dia treat sebagai satu package, sebab memang ada rentetan ungkitan yang agak interesting daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi as a person. Sebab kalau kita sini pun Alam Nashrah laka, laka tu kepada kamu personal seorang, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is exactly macam ungkitan dalam surah Ad-Duha tadi. So kita akan sambung ungkitan Nabi ungkitan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah ini. So malam ni package dua surah lah, dua surah yang mana Allah mengungkit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahu azim. Okey, kita akan pergi portion by portion. Apa exactly yang Allah ungkit di sini? Dan kalau kita tengok tema dia ada similarity dalam konteks ungkit something dan expectation, ataupun ungkit something dan so maka apa kan? Something diungkit, bukan ke maka dia begitu. Dia ada tema yang sama dengan surah Ad-Duha tadi. Tapi kat sini tak adalah macam kalau surah Ad-Duha tadi dia ada 3 portion lah. First tu addressing secara langsung menenangkan Nabi SAW dalam konteks tak tinggal wahyu terhenti tu kan. Kemudiannya ungkit dan kemudiannya expectation. Kat sini pun ungkit dan expectation. Now, kalau kita pergi ayat yang pertama, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melampangkan bagimu kan? Alam ni bukan ke kan? Bukankah atau bukan ke? Nashrah, kami telah syarahkan laka bagi kamu sadrak, dada kamu. So dan biasanya syarah ni ditranslate sebagai lapang kan. So bukan, tapi kalau kita yang kupas lugah tu dia akan jadi panjang lah, sebab kita kata lapang macam mana kan. So tak silapnya seingat ana ada 2 jenis syarah yang dikupas lah. Satu syarah yang diibaratkan macam syarah, macam kita kata syarah hadis apa semua, benda yang macam asalnya macam kompleks dia jadi macam terurai, macam senang nak faham kan. Satu lagi yang actually macam relate dengan lapang tu lah, macam sempit jadi lapang kan. Dan kedua-duanya kita boleh faham dalam konteks apa yang Nabi lalui dari segi dadanya. Satu persoalan yang agak interesting apa exactly yang Allah ungkit kat sini sebenarnya bila Allah kata bukankah kami telah lapangkan bagi kamu dada kamu.
Kan? Apa sebenarnya Allah ungkit kat sini? Lapang dada itu apa? Dan biasanya kalau dalam membincangkan ayat ni, ana suka tanyalah, siapa perasan ataupun siapa biasa baca satu doa yang common dan famous meminta benda ni? Ada kan? Rabbi syrah li sadri. Kat mana ayat tu datang? Ataupun dalam Quran kat mana kita jumpa ayat tu? Kisah Nabi Musa. Ingat surah? Surah Taha. So kita akan pairkan dengan surah Taha ni. Surah Taha ayat berapa ni? Ayat 25 26, 27, 28 ni doanya lah. Of course dalam surah ni dia menceritakan Nabi Musa berdoa lah. So sebab tu ada qala tu kan. Qala, biasanya kalau kita jawab doa kita ambil daripada Rabbi syrah li tu kan. Qala Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alright. So kita akan nampak persamaannya agak exact kat sini Cumanya bezanya apa? Okey, yang samanya ialah dada, dan sini dada, sini syarah, sini syarah. Yang bezanya ialah kat sini Allah ungkit, kat sini Nabi Musa minta. Maksudnya Nabi Musa maknanya belum diberilah, maknanya ya Allah bagilah kan. Qala rabbi syrah li sadri. Dan kenapa Nabi Musa minta benda ni? Apa ayat sebelumnya? Nak belik pun boleh. Siapa ingat? Taha ayat 20 lebih ni. Ataupun yang kat online pun boleh ni jawab siapa ingat. Kan apa yang men-trigger Nabi Musa untuk izhab ila fir'aun innahu tagha. Lepas tu qala rabbi syrah li. Siapa faham kenapa Nabi Musa doa benda ni? Allah SWT suruh Nabi Musa untuk pergi pada Fir'aun. Pergi, dan bukan, quite interesting izhab ila Fir'aun innahu tagha. Maksudnya apa? Izhab ila Fir'aun, pergilah kepada Fir'aun innahu tagha, dia melampau. Kalau kita biasalah dalam dialog kita dalam konteks macam pergi dakwah kat dia, pernah tak ayat dia macam tu? Biasa kalau kita pergi kat dia, nampak potensi tu. Pernah tak macam pergi kat dia, melampau, pergi dakwah? Pernah ke macam terus doakan azab tu? Kan? So tu quite interesting maksudnya dia melampau tu kan, innahu tagha, kena betulkan dia, kena dakwah kat dia. Tu quite interesting. But anyway, maksudnya dakwah kepada orang bukan salang-salang. Dan biasanya benda ni menjadi amat teruji bila dakwahnya kepada manusia macam Fir'aun lah. Dan kalau kita relate dengan Nabi Muhammad SAW bila ayat ni, ialah Abu Lahab and the gang. Kan yang perangannya memang, kalau Allah tidak memberi lapang dada tu, terasa sempitlah dunia ni. Faham? Maknanya terasa setengah kita ni baru nervous nak bercakap ke depan pun dah terasa sempit dada kan. So belum lagi, itu baru supervisor ke examiner, belum lagi Fir'aun yang duduk situ kan. Kau nak kena campak ke dalam api ni ke? So gitu So doa ni kalau kita faham ialah doa meminta elemen-elemen yang penting untuk mampu melaksanakan tugas dakwah, especially berhadapan dengan manusia-manusia yang sukar. So qala rabbi syrah li sadri. So first and foremost, dada ni bagi lapang. Wa yassir li amri, urusan ni bagi mudah kan. Wahlul 'uqdatam min lisani. Kat lisan yang tersimpul ni bagi terurai kan, bagi boleh berkata-kata dengan fasih. Yafqahu qawli, supaya dia faham kata-kataku kan. Ingat siapa ingat ayat lepas ni? Nabi Musa minta apa lagi? Harun akhi kan. So and itu dia minta first, aku ni ikut menyapa, kedua kena ada teman seperjuangan kan, Harun dan sebagainya. So kalau kita bincang pasal keperluan dakwah, kita boleh bincang full package lah. Kat sini kita tak pergi ke situ, cumanya nak bagi relate apa yang Allah ungkit ni. Allah dah bagi dah first komponen yang penting untuk Nabi SAW actually mampu berdakwah. Dan Allah ungkit maknanya Nabi macam dia tak pernah minta, tapi Allah dah kata aku dah bagi dah, sebab tu kau mampu berhadapan dengan Abu Lahab ni. Alright. So ini pun ada
tak ada punya tersendirilah bagi sesiapa yang bercita-cita untuk berdakwah dan sebagainya, especially berdakwah to the extent berhadapan dengan manusia-manusia yang sukar, dan sepatutnya kita bercita-cita hingga ke situ. Dakwah kita, kebanyakan kita ni masih berdakwah dengan budak-budak baik yang malah-malah ni kan. Tolong rajin sikit, tolong buat kerja kan. Belum lagi Muslim yang pekat lara dan maksiatnya, belum lagi manusia macam Abu Lahab yang memang Islam pun tidak, malah directly attack kan, malah mengancam. So tu layer panjang lagi cerita dakwah ni. Tapi first and foremost, dada tu kena lapang. Dan Allah kata, Allah ungkit, aku dah bagi pun. Ni soalan mengusik lah kot. Ana suka tanya juga dulu, walaupun just nak kalau berdepan ni biasanya nak reaksi audience lah kan. Semua kita biasanya anda tanya, Rabbi syrah li sadri ni doa apa? Biasanya orang kata doa belajar. Tapi anda kata dalam surah Taha ni dia doa dakwah. So tanya, kenapa kita ni jadi doa belajar? Sampai belagak. Kenapa orang kata nak belajar Rabbi syrah li sadri? Bukan kata salah tapi ni apa soalan ngusik lah nak kata. Sebab semua orang pandang cikgu ni macam Firaun. Tak ada. Okey, tu melawak jangan bawa dalil buat apa poster, buat t-shirt lah. Anyway, tapi at least bukan nak kata ni, sebab kalau kita kata belajar dia macam yang nombor 2 ni mungkin kita akan terbayang lah juga, tapi macam orang faham ni, mungkin dia nak presentation, tak tahulah. Tapi first and foremost sebenarnya asalnya memang doa ini doa dakwah. So dia akan jadi pelik lah kalau kita nak belajar baca doa ni, nak pergi dakwah tak baca. Dia macam macam mana tu kan. Anyway, balik kepada pangkal daripada surah Asy-Syarh ni. So Allah ungkit 1, 2, 3, 4 ayat ni, dan this wa dan wa kat sini, dan kat sini pula allazi ni dia sambungan direct kat sini. So alam nasyrah laka sadrak, kita dah sebut tadi, Allah ungkit yang Allah dah lapangkan dah pun bagi kamu dada kamu. Wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak, kan? Dan kami telah pun ringankan daripada kamu ni beban yang memberatkan tanggunganmu. Kat sini dia translate begitu. Setengah tu dia translate macam your back, maknanya belakang tu macam nak patah sebab beban tu berat, tapi kami dah ringankan pun. Wa rafa'na laka zikrak, dan kami telah meninggikan bagi kamu sebutan kamu, zikrak. Dan biasanya kalau kita kat mana tinggi sebutan Nabi SAW ni? Kalau kita bersalawat contohnya dan semuanya, macam mana boleh berjuta-juta manusia bersalawat Satunya sebab dia Muslim, dan maknanya dia, kalau kita trace balik daripada dakwah yang diberikan kepada Nabi SAW yang bertambah umat Islam itulah yang menyebabkan sebutan namanya tu kan. So the starting point dia dakwah itu kan. So kalau tanpa dakwah tu, dan maknanya kalau Islam tak tersebar, tak ada pun lah orang bersalawat pun. Maknanya wa rafa'na laka zikrak ni dia directly link dengan tersebarnya Islam dan dakwah itu sendiri. So kalau kita tengok dekat sini, lapang dada tu pun point dia ialah kemampuan first untuk seorang dai berhadapan dengan manusia-manusia yang sukar. Wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak ni pun kalau kita kata beban apa yang berat sangat Nabi tanggung tu? Nabi kena kerja overtime mengangkat berat ke? Tak ada. Memang kerjanya kerja dakwah. Dan warfa'na laka zikrak ni pun ada tema dakwah di situ. So kat sini agak interesting dalam konteks kalau kita faham 4 ayat ni Allah ungkitkan something yang Allah dah bagi from the perspective of dakwah. Macam mana the first pilih kamu mampu buat benda ni pun sebab aku dah lapangkan dada kamu. Macam mana kau actually mampu carry ni pun sebab aku dah ringankan pun sebenarnya. Beban dakwah yang berat ni aku dah ringankan sebab so kamu mampu kan. Dan nama kau semua sahabat dan semua ni berselawat atas kamu ni pun from dakwah yang aku bagi ni juga. So itu satu ungkitan maksudnya dengan dakwah Nabi SAW itu sendiri, Nabi dah kemampuannya itu pun Allah ungkit dan benefitnya pun Allah ungkit. Dan kemudiannya expectationnya apa? Tapi kat sini dia agak interesting Jadi sebelum masuk expectation dari segi fi'il amar, dia expectation dari konteks equation dia fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra kan, maka maka apa pula kan, lepas tu inna ma'al usri yusra, bahawa sesungguhnya dengan kesusahan tu ada kemudahan. Lepas tu dia ulang balik inna ma'al usri yusra, dengan kesusahan itu ada kemudahan. Okey, di sini paling kerap ana rasa ayat ni dipetik dia dalam konteks yang paling umum maknanya paling umum tu apa? Maksudnya bila orang susah ke, tak apa, Allah kata dengan kesusahan tu ada kemudahan. Biasa dengar. Cumanya anak nak bawa surah ni from the perspective of bagaimana ayat ni turun kepada Nabi SAW.
Sebab kalau kita baca dari awal tu memang Allah ungkit something pada Nabi. Dan tu macam mana Nabi faham yang ni? Faham? Macam mana Nabi faham yang ni dan konteks awal surah tu. So fa inna ma'al usri yusra. So dari segi bahasa pun ada dibincangkan juga. Kenapa struktur dua-dua ni agak berbeza? Satunya, kalau kita kata kesusahan tu usran, ain sin ra, usr. Kemudahan tu yusr, ya sin ra kan. Kenapa dekat sini ada alif lam, kat sini tak ada? Siapa pernah dengar perbincangan tu? Kan? Dekat sini ada alif lam, kat sini tak ada. Apa beza dia? Alif lam tu menyebabkan apa? Okey. Makrifah nakirah lo. So, okey tu dari segi kategori ya. So, maknanya implikasi ayat ataupun implikasi kalau kita kata dia spesifik. Macam rumah dengan rumah itu, macam tu Betul? Setuju? Al-bait dengan bait dengan al-bait, rumah dengan rumah tu. Macam tu lah, rumah ini, rumah tu ataupun kita tahu rumah mana kan. Kalau begitu, ya, okay, itu satu perbincangan. Satu lagi ialah pula kat sini yusr. Kenapa dia jadi yusron? So ada perbincangan lah. Kalau pendek cerita dia kata dia macam gandaan, hyper kan semua je lah. So nak kata bukan kesenangan yang biasa, kesenangan yang besar. Dan ada juga bincang kenapa dia berulang. So ada yang kata penegasan, ada yang kata berganda dan sebagainya. Now, kalau kita baca balik from tadi kita kata 4 ayat tu kita tahu temanya apa, Allah ungkit apa dan temanya apa. Kemudian kita baca macam ni, maka sesungguhnya dengan kesusahan itulah kesenangan yang besar. Kalau anda baca gitu antum faham apa? Kena susah dulu baru senang. Lagi. Susah apa? Kesusahan itu memberikan kesenangan. Okey, lagi. From, okey. Kesusahan itu tapi al-usru boleh agak tak dia refer kepada apa? Kalau from the flow of surah ni. Apa hujah? Kenapa kata kesusahan berdakwah? Sebab 4 ayat sebelum tu Allah kata maknanya konteks dia yang berat tu apa, semua dakwah. Maka dengan kesusahan dakwah tu lah, kalau ni terus jam tu ni kita insert terus the point kan. Dengan kesusahan dakwah tu lah aku nak bagi kesenangan yang menanti tu. Dan surah Duha tadi Allah dah kata in the end memang kesenangan sampai ke buah hati tu kan. Tapi dia punya equation apa? Dengan susah ni lah aku nak bagi benda tu. Bagi seseorang yang struggle tengah buat dakwah, ayat ini amat powerful tau. Macam aku rasa nak berhenti tapi dengan benda ni lah kau nak dapat syurga kan. Faham Maknanya kalau kau berhenti benda ni tak dapat lah. So dia ada mafhum begitu Dia ada mafhum begitu. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. So sebab tu kalau kita baca surah ni dan portion 2 ayat ni dalam konteks surah ni specifically, dia jadi macam sebab tu kalau kalau kita tadabbur daripada surah An-Nas, kalau dalam halaqah yang awal tu biasa surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas semuanya. Dia An-Nas sampai Ad-Duha tu, sebab Ad-Duha dengan Alam Nashrah ni kat ujung tu, dia dah climax lah. Maksudnya sebab sepanjang dari surah tu, sepanjang kalau kita baca, kalau kita tadabbur lah setiap minggu satu contohnya, kita akan perasan dah tema dakwah tu tak boleh lari lah, balik-balik dakwah, so sampai kat sini ni dia dah climax sehingga kalau anda Alam Nashr tu anda suka jadi surah yang last lah. Maksudnya dengan kefahaman semua benda ni, dan kat sini climax dalam konteks if you really desire syurga yang bukan calon-calon tu, jalan dia dengan kesusahan dakwah ni lah. Bukan kita minta susah tu tapi nak kata nature dakwah tu memang ada cabaran dia, memang susah. Dan dengan jalan inilah Allah nak bagi kesenangan itu So kalau ada yang online pun, kalau ada soalan boleh tanya So itu yang powerfulnya surah ini. Dan anda ingat lagi masa anda first time faham surah ni from that perspective, from that tafsir, dia menjadi satu titik defining moment lah dalam kehidupan anda sendiri, sehingga masa itulah istilah anda untuk tak lupa benda tu. Kebetulan anak ada seorang lahir kat situ. Masa tu anda tak tahu nak bagi nama apa lah, sebab surah ni kalau kita perasan dalam Quran ada yang bagi nama yang berbeza-beza. Asyarh tu satu, Insyirah pun ada dan sebagainya. So sebab anak tu perempuan, so anda bagilah Hafsah Insyirah nama tu.
untuk remind diri ana, maksudnya sebab from that point onwards dia jadi macam conclusion kepada ana bila faham benda ni ialah by hook by crook, sebab aku nak juga syurga, maknanya aku takkan tinggalkan jalan ni lah. Maknanya kalau susah pun, susah ni lah yang nak pergi tu kan. Maknanya bila Nabi tengah struggle, tak tahu ada equivalent tak dalam konteks dunia kita yang lain, macam kalau student tengah struggle nak ni, dengan struggle ni lah kau nak dapat keputusan tu kan, atau apa. Maknanya dia jadi macam you don't have any option untuk tinggalkan benda tu, sebab you nakkan hujung tu kan. So dia begitu tak tahu lah kalau orang bersukan ada tak maknanya dia, ataupun kalau orang yang jogging tiap hari ke apa-apa ni kan, sebab kau nak fit, nak slim ke apa benda yang dia nak tu, inilah struggle yang kau kena hadapi untuk tu kan. This is the exact struggle that you have to go through to get what you want. So dia jadi gitu dia jadi macam kita tahu kita struggle, tapi bila dia remind inilah struggle untuk ke situ, kita takkan tinggalkan lah kan? Kita takkan tinggalkan insyaAllah. So kalau untuk ana biasanya yang ana sebab tafsir yang bab 2 yang last ni, so kalau kita kata macam ni dari segi bahasanya, bila dua ayat yang mana kesusahan yang diulang tu kesusahan yang sama, sebab al-uns tu merefer kepada kesusahan yang sama juga, kesusahan dakwah juga. Tapi yang akhir ni dia nakirah kan, dia left open so ada yang kata dunia akhirat, ada yang kata berganda-ganda dan sebagainya. So personally sebagai orang yang ana personally sebagai seorang yang amat teruja dengan ayat-ayat syurga dalam Al-Quran, bila dia khulasahkan dengan benda ni, maksudnya then from that point onwards dia jadi satu benda yang ditanam dalam diri. I will never leave behind kerja-kerja ni lah, walaupun dia susah tu lah yang nak lead kepada apa yang kita nak Dan kemudiannya Allah sambung masih far so dah faham ungkitan tu dan faham equation tu, fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. So yang ni merangkumkan dua-dua portion ungkitan yang awal tadi tu dan juga equation yang Allah bagi tu maknanya susah dakwah inilah yang Allah nak reward ganjaran yang besar tu fa iza faraghta fansab. Kemudian apabila engkau telah selesai satu-satu benda tu, maka sungguh-sungguhlah dengan berusaha. Okey, kat sini dia macam kalau kita tengok translation dia ada penuh penafsiran sikit sebab kalau tak dia macam mana nak faham kan. Bila kau dah selesai, maka sungguh-sungguhlah berusaha. So penafsiran yang kadang-kadang kita biasa tengok ialah dah settle satu benda, terus buat amalan yang seterusnya. So kalau kita relate dengan Nabi, sebab ini kalau kita kata suruhan kepada Nabi SAW, yang dia struggle dia buat tu dakwah lah. Dan Allah kata settle satu, terus seterusnya. Macam contohnya kalau mad'u lah, kalau satu projek lah dan sebagainya. Maknanya satu benda, terus buat benda yang seterusnya. Sebab this is the path, this is the way untuk mengecapi apa yang menanti di hujung sana insya-Allah. So maknanya tak hentilah, maknanya habis satu teruskan, habis satu teruskan dulu ana ingat ayat ni yang masih terngiang dari segi implementation. Seorang syekh tu dia kata bila dia datang Malaysia ni dia amat kagum lah dengan akhwat Malaysia ni. Dia kata dia pernah buat mukhayyam kebetulan yang kat depan ni baru balik mukhayyam minggu lepas baru anak ni walaupun tak terlibat dengan war game tu, balik badan sengal-sengal juga. Tak tahu lah kawan yang war game hebat-hebat ni badan macam mana kan. Tapi ni mukhayyam kita tahun dulu lah, berapa tahun dulu habis mukhayyam tu, sebab tu syekh ni dia pandai sihat masa tu. So ada akhwat kata jom kita buat postmortem ataupun muhasabah lepas tu kan, right after maksudnya macam contohnya habis petang tadi, malam ni buat. Lepas tu syekh kata bagi tak apa, rehat lalu, esok lusa kita buat lah kan. Ikhwan-ikhwan ni dah terlarat ni kan. Kata akhwat tu petik ayat ni kan, bukankah Allah kata fa iza faraghta fansab. Bukannya Pak Izzah Farota rehat dulu kan. Pak Ustaz kata lain macam akhwat Malaysia ni. Quite interesting Ikhwah tak pernah lagi anda dengar cakap macam tu kan. Buat lupa ayat ni. Tapi bukanlah kata-kata manifestasinya sampai tak boleh rehat begitu, tapi nak katanya rohnya lepas satu benda terus insya-Allah, sehingga kita bertemu kalau dalam bahasa Al-Ban'a tu, sehingga kita bertemu dalam salah satu daripada dua kejayaan, iaitu syurga ataupun kemenangan Islam tu. Dan kemudian Allah sambung wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah
kamu mohon dari segi struktur ayatnya, dia kena jadi ada emphasize kat Tuhanmu lah kan. Sebab dia bukan mintalah pertolongan kepada Tuhan kamu, tapi dia kata kepada Tuhan kamu lah yang kamu minta pertolongan. So kenapa emphasize dia, maknanya emphasize dia bukan minta pertolongan, emphasize dia ialah kepada Allah tu lah, bukan kepada orang lain. Kenapa? Sebab kalau kita relate dengan awal tadi, kemampuan untuk dakwah tu sendiri ialah pemberian Allah. Nabi Musa terpaksa minta dengan Allah, lapangkan dada, dan itu first yang dia minta, bukan, maksudnya bukan, benda tu bukan skill kan, bukan macam mana ya Rasulullah, macam mana lapang dada kamu kan, itulah aku buat push up, dia bukan itu, dia memang Allah kata aku dah bagi, so dia benda yang diberi dan Nabi Musa minta. So dia jadi macam, kalau kita bercerita-cerita panjang untuk perform istiqamah dengan dakwah ni, kepada Allah lah kita kena minta tu, dia jadi satu benda yang besar. Dan jangan tertipu dengan, ya aku cakap dengan orang ni aku boleh goreng, orang memang tergamam. So itu skill apa semua tu memang tanggungjawab untuk kita kata apa, kita bina So part of perbincangan yang Nabi Musa minta simpulan lidah dan juga minta Harun tu adalah isu kefasihan dan sebagainya. Tapi first and foremost, permohonan dengan Allah, pergantungan dengan Allah, pemberian Allah terhadap kemampuan itu first and foremost yang kita harapkan. Jadi persoalan dekat sini lah sejauh mana kita dah ada pergantungan itu, sejauh mana kita kerap memohon kepada Allah, hopefully on the daily basis, kemampuan ini supaya insya-Allah kita mampu dan tak tertipu dengan soalannya kita rasa aku boleh buat dakwah ni sebab macam kita macam banyak nisbahkan kepada effort kita personally, dan terlupa bahawa Allah lah yang menyebabkan seseorang tu boleh buat, boleh berhadapan dan boleh mampu lah. Of course kebanyakan kita ni sebenarnya banyak dakwah tu masih dengan orang-orang baik kan. Semua yang kita dakwah itu muslim yang baik, cuma belum membaiki orang lain contohnya. So kita tak teruji sangat sebenarnya, kadang-kadang perasaannya lebih kan. Tapi even if kita dah mampu berdakwah dengan orang-orang yang very difficult people, jangan terlupa bahawa Allah ungkit, Nabi Muhammad SAW sendiri Allah ungkit, dan Allah boleh ungkit dengan kita juga. Itu pemberian Allah, lapang dada tu. Jadi as a khulasah dalam hujung ni, berdasarkan surah-surah yang kita cover malam ni, insya-Allah beberapa benda yang diharapkan kalau siapa yang sesi ni adalah part of sesi katibah bermalam, even better. Kalau tak, carilah masa-masa peribadi pun untuk malam tu berinteraksi dengan Allah dan dengan diri sendiri, dengan hati sendiri. First, renung semua nikmat-nikmat yang Allah telah beri kepada kita. So itu satu tema besar daripada dua surah ini. Either nikmat yang memang kalau kita kata Alhamdulillah, cuba bayangkan maknanya kalau kadang-kadang kita tak realise benda tu nikmat until kita bayangkan if Allah takdirkan berbeza. Kebanyakan kita lahir-lahir dan keluarga yang Alhamdulillah parent Muslim, yang practicing Muslim, so it is quite easy for us untuk dapat Islam ni. Dalam golongan kita ni ada ke yang berbeza? Ada kenal tak yang memang berbeza lah? Maknanya kita tahu parent dia memang bukan practicing Muslim tapi dia melalui jalan yang sukar untuk sampai kepada faham Islam ni. Sebab kebanyakan kita yang memang parent kita dari kecil dah awal-awal lah masuk sekolah agama, maknanya dia orang pun begitu kan. So ingatlah, so nikmat-nikmat tu kalau kita makin jumpa dengan orang yang tidak diberi nikmat itu, baru kita tahu dia struggle untuk dia capai hidayah. Dia dapat hidayah tu kadang-kadang usahanya besar, yang kadang-kadang kita segan, kita tak pernah berusaha sebegitu kan. Itu satu maknanya rungkai balik. Sebenarnya banyak nikmat yang Allah dah bagi kepada kita. Kadang-kadang kita take for granted, kadang-kadang kita tak realise bahawa itu nikmat, sedangkan dia nikmat yang amat besar. So renung segala nikmat tu first. Ini tugas untuk kita masing-masing kalau yang belum jadi rutin benda ni. Dan kemudian sebagaimana tema dua surah ni, bila kita dah realise semua benda tu, Allah boleh ungkit apa pada kita? Sebagaimana Allah ungkit kepada Nabi Muhammad SAW kan. Bila Allah kata, dulu aku dah bagi nikmat ni, so kau sepatutnya share nikmat tu dengan orang yang kekurangan benda sama kan. Contohnya surah Duha tu kan. So bagaimana dengan kita be it nikmat duniawi, be it nikmat akhirat, ukhuwah, tarbiyah dan sebagainya. Ingat balik semua nikmat-nikmat tu. Some of us, macam Ana sendiri pun, bila kenang perjalanan hidup ni, Alhamdulillah Ana lahir dalam keluarga ikhwah. So itu satu nikmat yang besar. Tetapi dalam significant point dalam kehidupan tu di IPT, sebab anda kenal juga ramai orang yang family sama, tapi perjalanan di IPT berbeza. Maknanya contohnya kawan yang di kawan rapat tu
jauh berbeza, hence dia jadi orang yang amat berbeza, walaupun starting point tu macam family yang sama. So ana amat merasai jugalah nikmat ikhwah yang mendekati, mendampingi, menjadi teman yang rapat, yang menyebabkan ana mudah ke sini kan. Belum lagi nak cerita semua murabi-murabi yang mendekati dan sebagainya. So itu nikmat yang kalau kita tak perasan, dia amat besar. Boleh je dia decide masa tu, oh tak payah kacau dia ni, tak potensi pun. Contohnya, maknanya Allah boleh takdir macam-macam yang menyebabkan perjalanan hidup kita totally akan berbeza, na'udzubillah kan. So itu semua nikmat-nikmat ni. Dan bila kita realise benda tu, Allah boleh engkit tak? Kau ingat tak dulu, contoh kita kan, kau ingat tak dulu, kau ni kalau taklah kerana tu, murabi tu apa yang berusaha dengan kau kan, kau sebenarnya jadi apa kan? So sekarang kalau bila melihat orang lain yang tak ada benda tu kan, tak ada siapa dekati dia, tak ada siapa ni kan, Allah boleh engkit tak? So itu benda-benda yang kita kena internalize, supaya kita akan rasa, dan kita akan rasa risau lah kalau kita sebenarnya tak mensyukuri nikmat ni. Konsep syukur nikmat ni quite interesting ni keluar tajuk lah, tapi just nak petik sedikit Pernah dengar tak lagu siapa yang dia kata syukur alhamdulillah apa? Macam mana lagu? Kan? So sebab setengah orang dia rasa macam mensyukuri nikmat Allah tu as simple as ucap alhamdulillah. Of course ucapan alhamdulillah tu dia jadi macam by default, sepatutnya tak boleh tak lah. Tetapi kalau kita baca Quran, Allah ungkit pasal nikmat dan expectation dia semudah tu tak? Ada konsep kufur nikmat tak dalam Islam ni? Okey. Kalau ada konsep kufur nikmat, ni satu soalan biasa orang kata, pernah dengar tak orang kata kita sepatutnya bersyukurlah dengan nikmat-nikmat yang Allah bagi percuma kan? Pernah dengar orang macam tu? Tapi kalau ada konsep kufur nikmat tu percuma tak? Sebab kalau percuma, kenapa nak ada kufur-kufur pula? Dia macam dah percuma, aku nak enjoy macam ni, suka hati lah. Tapi dia ada, dalam Islam ni dia ada macam, bila dapat nikmat tu, ada caranya, ada expectationnya, ada tanggungjawab dia. So dia macam, oh taklah percuma sungguh kan, dia gitu kan. So macam dalam Quran pun ada, fa'bi ayyi ala'i rabbika tukadziban. Kenapa ada kazab ke situ? Macam maksudnya nikmat tu datang bukan free lah. Maksudnya sekejap kau guna macam ni kena soal ni. So percuma from the sense that kita tak bayar ringgit tu betul, tapi percuma dalam konteks hakikatnya, kalau kita baca Quran dia susah nak terbayang nikmat tu percuma. Dia macam semua nikmat akan ditanya kan, semua nikmat ditanya. So kita kena rungkai, aku akan ditanya apa So apa tuntutan yang akan jatuh kepada bahu kita? So harapnya masing-masing internalize benda ni dan realize, dan harapnya dia menatijahkan satu perasaan dorongan yang besar kepada untuk melengkapkan benda tu Kita akan nampak perspektif yang amat berbeza tau bagi seseorang yang, kan Nabi jawab apa yang pasal nikmat tu, yang dia bengkak kaki tu kan, bila dia tanya kenapa still nak solat sampai macam ni kan, dan Nabi relate dengan bersyukur kan. So gitu dia bukan just cakap alhamdulillah kan. Okay. Seterusnya, jika kita idamkan nikmat syurga yang bukan secara jalang, ni nak relate dengan surah Asy-Syarh kan. Inilah jalannya dakwah, maknanya equation yang Allah bagi dalam surah itu quite interesting. Jalan dakwah inilah, dan cabaran-cabaran yang mendatang dengannya itulah yang kalau kita struggle, kita strive, kita go through juga, kita hadapi, insya-Allah di akhirnya ganjaran yang amat besar yang menanti, insya-Allah. Itu yang kita harapkan at the end of the day. At the end of the day, dalam kelas statik sana kadang-kadang, sebab anak, bagi siapa yang tak kenal, kalau online ni anak mengajar subjek engineering di universiti, dan kadang-kadang anak selit-selit lah setengah-setengah benda ni kan, benda-benda yang bersifat agama walaupun kelas tu kelas engineering, dan biasanya menimbulkan persoalan jugalah dekat student kan, kita nak belajar engineering kenapa ada unsur agama kan. Dan anak punya rasional cakap macam ni, ada tak orang, kalau kita ambil extreme case ada tak orang, so anak ajar subjek statik, so anak guna benda tu lah, ada tak orang yang dia cemerlang statics ataupun engineering dia,
Tapi somehow dia tak dapat pesanan apa-apa, dia terjerumus ke neraka. Bila dia tengah diazab di neraka, dia fikir, at least aku excel statistics. Ada possibility tak? Faham gambaran tak? Kena seksa kat akhirat, na'udzubillah. Oh, tapi aku cemerlang kan. Subjek aku cemerlang. Ada possibility tak? Dan ada possibility tak untuk orang yang mungkinlah dia terpaksa repeat subjek tu, tapi somehow dia dapat guidance ke apa, dia masuk syurga, dia still menyesal kan? Syurga juga, tapi menyesal lah repeat itu. Ada possibility tak? Dia tak, there's no such thing kan. So sebab tu anak kata macam memang tugas anda untuk bagi sebaik mungkin supaya dia boleh excel dalam kefahaman subjek itulah. Tu tanggungjawab anda sebab anda employed gitu. Tapi anda akan amat frust kalau anda tak guna apa saja peluang untuk siapa-siapa yang boleh disedarkan something dan sebagainya, supaya in the end kita di syurga lah. Sebab maknanya that's the ultimate, maknanya at the end of the day tak ada di antara kita yang kalau dia azab tu, bukan di antara kita, siapa-siapa manusia yang dia azab dia masih tapi at least kat dunia kita enjoy kan. Tak ada dan dia apa yang di syurga tu pula tak ada yang macam kenapa kita tak enjoy kat dunia. Dia macam apa, semua kisah-kisah struggle tu semua kisah apa macam kata kenangan indah kan. Maknanya orang yang even kalau kita tengok kat dunia ni pun, orang yang berjaya jadi kaya apa semua tu, struggle awal dia tu kenangan indah kan. Dia tak adalah macam walaupun aku kaya sekarang aku mesti menyesal lah struggle dulu. Dia unless kalau yang dia buat tu benda yang memang valuable, contohnya dia tak spend masa dengan parent contohnya dan parent meninggal, of course lah. Dan of course yang tu kita kena balik sebenarnya apa yang valuable kat dunia ni kan, adakah duit dan sebagainya. Tapi kalau kita cakap syurga neraka ni, dia dah tak ada dah, maknanya itulah dia. Okay, so sejauh mana kita nak, dan sejauh itu jugalah sepatutnya kita nampak kita nak memahami betul-betul, oh jalan dakwah ni macam mana, aku patut contribute dan sebagainya. Dan ditutup tadi, kemampuan untuk menempuhi jalan ini juga adalah penting, sebab dia jalan yang makin akan menguji kita. Kebetulan kat depan ni semua student. Kalau kat online ni anak assume majoriti ni bukan student ni mungkin dia tak nampak lagi realiti cabaran ke depan lah. Maknanya bekerjanya, penatnya, stresnya, familynya, anak-anak masuk sekolah, maknanya cabaran tu banyak. Itu basih kecabaran sebagai manusia biasa hidup di dunia. Belum lagi on top of that kita juga aktif berdakwah dan sebagainya. So how to mampu untuk lalui semua benda ni. So itu semua harapnya kita minta sungguh-sungguh daripada Allah SWT. Dan kepada Allah lah yang kita pohon, bagaimana ayat yang last tadi. Dan ana harap kalau siapa yang biasa dengan ana memang sebut dah benda ni biasa dah. Asal amalan permulaan bagi siapa yang belum pernah mula, by right kena target, especially siapa yang dengar ni, sepatutnya di marhalah ini dah menjadi rutin kita untuk witir setiap malam lah. Witir setiap malam. Dia amalan yang sebenarnya on paper senang, in theory senang, dan bila dah praktikan pun dia sebenarnya jadi senang je. Cumanya bagi orang yang belum bermula dan tak istiqamah dengan perkara tu, dia rasa susah. Dan siapa yang tak nampak kat mana senang ni kan, susahnya aku nak senang witir setiap malam kan. Minimum requirement. Ini dia bukan requirement, maknanya minimum. Okay, minimum witir berapa rakaat? 1. Paling senang witir, paling senang sekali buat masa bila? Lepas Isyak kan. Kalau yang nak package yang lengkap tu beratlah dia lah tu sekiam, solat kiam dan semuanya. Tapi nak kata waktu tu itu waktu senang dan paling kurang 1 rakaat. So permulaan itu yang ana rasa ana suka saja benda tu, sebab sesiapa yang dah start buat benda tu, dia akan tahu how powerful benda tu dalam konteks natijah dia kepada kehidupan kita seharian. Sebab once kita istiqamah dengan perkara tersebut dan Allah sebut, Nabi SAW sebut apa, ahabal a'mal ilallah, lebih kurang aukamakal apa, adwamuha wa inqal tu kan, tak ingat dah exactly, tapi amalan yang Allah amat suka, paling suka adalah yang berterusan walaupun sedikit. So make sure kita berterusan setiap malam, kita tak tinggal solat witir kita. Dan itu sebenarnya antara equation yang akan membantulah untuk kita sentiasa rasa relationship dengan Allah SWT tu, dan doa-doa kita akan sentiasa berpanjangan insya-Allah. Wallahu alam. Kalau ada soalan, ana buka dahulu in case ada apa-apa. Yang di depan ni ada apa-apa soalan yang berkaitan tajuk lah. Kejap lagi kita nak moreh kat mana tu, tu soalan kemudian lah kan.